سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita kelapangan masa dan taufik untuk sama-sama kita teruskan lagi pada siri tafakuh yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Syariah di bawah Fakulti Pengajian Islam Universiti Sultan Zainal Abidin. Dan dalam siri yang baru ini, untuk sem yang baru ini, pihak Jabatan Syariah merancangkan untuk membuka satu lagi siri tafakuh berkaitan dengan akidah, dan kitab yang telah dipilih dan ditentukan ialah syarah kepada matan Ummul Barahin, iaitu syarah Syekh Al-Hudhudi ala As-Sughra, iaitu kitab yang terkenal dan menjadi bacaan yang tidak asing lagi di pondok-pondok, pusat-pusat pengajian, sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Dan untuk yang ada kitab, kita tak naskah ini, kita ada beberapa sajalah, boleh ambil daripada ataupun dapatkan dengan hasyiah Syarqawi. Tapi kita tidak akan sentuh hasyiah Syarqawi lah secara langsungnya, kerana kita akan nak tumpukan kepada matan dan syarah Syekh Al-Hudhudi. Adapun hasyiah Syarqawi itu telah lengkap rakamannya di bawah Tafakuh Fiddin, boleh tengoklah bagi yang ingin melihat lebih lanjut perbahasan bagi kitab ini. Telah ada lengkap daripada awal sampai akhir, insya-Allah. Kalaulah ada ketinggalan ataupun hilang beberapa tempat tu, itu tanpa dengan pengetahuan lah. Baik. Untuk seterusnya, kitab ini kita akan mulakan dan azamnya kita akan cuba habiskan dalam sem ini ataupun dalam tahun ini. Memang tak sempat lah dalam waktu sem ini ataupun kalau lajak pun pada sem yang seterusnya. Moga-moga dia menjadi asas kepada kefahaman berkaitan dengan akidah. Dan antara tujuan memilih bagi kitab ini dan syarah Syekh Al-Hudhudi, kerana syarahnya tidaklah dikira sebagai panjang sangat dan dia hampir kepada ringkas, hampir kepada syarahan yang ringkas, menyentuh perkara-perkara penting dalam menerangkan matan Ummul Barahin. Seterusnya, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Kita sedekahkan kepada pengarang kitab, pada sahibul syarh wa sahibul mat wa sahibul hawashi wa ashabi syuruh wal hawashi wa ulama'i
ulama'il ummati sayyidina Muhammad wa awliyaihi wa ila man sabaqana minal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, kita teruskan pada kitab kita ini. Bagi yang tidak ada sempat dengan nuskah yang ini, boleh carilah di kedai-kedai Hasyiah Syarqawi 'alal Hudhudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Pengarang memulakan dengan bismillah. Perbincangan tentang bismillah pun saya tidak ingin sentuh panjanglah, kerana pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi boleh rujuk balik kepada syarah Hasyiah Syarqawi. Ada di sana perbahasan yang panjang tentang bismillah, dan menjadi adat kepada para pengarang dan juga penulis yang membincangkan mana-mana syarah dan kitab, mereka akan memanjangkan perbahasan pada bismillah dari segi i'rabnya, dari segi lughahnya, dari segi hukumnya. Maka boleh rujuk di sana. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan dengan kewujudannya oleh sekalian kainat, sekalian makhluk-makhluk. Jami' itu dijadi fa'il kepada syahida. Siapa yang menyaksikan kewujudan Allah? Sekalian makhluk, sama ada yang bernyawa ataupun tidak. Kerana lafaz kain yang jamak di sini dijamakkan dengan jamak muannas kainat. Dia merujuk luas, sama ada yang berakal ataupun tidak berakal. Maka penyaksian kewujudan Allah ini bukan sekadar makhluk yang berakal yang boleh memikirkan, tetapi makhluk yang tidak berakal, jamadat, benda-benda yang tidak hidup, batu, pokok, air, semuanya menunjukkan dan menyaksikan kewujudan Allah. Sama ada dengan lisan, lisan iaitu lidah, ataupun bil hal, imma bil lisan wa imma bil hal. Sama ada dengan lidah. Orang-orang mukmin dia menyaksikan wujud Allah Ta'ala. Syahidallah annahu la ilaha illahu, la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Para malaikat, orang-orang yang berilmu, semua menyaksikan dan mengikrar dengan lidah. Hatta orang kafir sekalipun, walaupun lidah mereka tidak menuturkan dan menyaksikan tentang kewujudan Allah, tapi hal keadaan mereka jelas membuktikan bahawa wujud mereka itu dengan disebab Allah Ta'ala wujudkan, pastilah ada Tuhan yang mewujudkan sekalian alam ini. Hal keadaan mereka, iaitu kewujudan mereka itu sendiri, menjadi saksi bahawa ada Allah yang sebagai pencipta kepada sekalian alam. Wassalatu wassalam. Begitulah juga perbahasan tentang alhamdu panjang. Rukunnya, apa lagi, jenis pujinya, aqsam dan seumpamanya, boleh tengok dalam syarah yang telah tersedia dalam YouTube. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
al-mab'uthi bil ayat, dan selawat serta salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad, al-mab'uthi bil ayat, yang dibangkitkan dengan al-ayat. Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat. Jadi ayat di sini merujuk kepada sama ada ayat al-Quraniyah, ayat Quran, itu juga ayat, ataupun al-ayat al-kauniyah, bukti-bukti alam. Ayat dengan makna bukti, ayat dengan makna ayat, ayat Quran, dan ayat dengan makna burhan, dalil, mukjizat. Jadi bil ayat ini diertikan sama ada dengan makna ayat Al-Quran ataupun dengan makna al-mu'jizat, kerana ayat itu ialah ada dengan makna al-mu'jizat. Maka Rasul Nabi SAW, baginda Allah Ta'ala bangkitkan, dan Allah Ta'ala beri kepada Rasulullah ayat Al-Quran, dan Tuhan bangkitkan sekali mukjizat-mukjizat sebagai tanda kerasulan Nabi. Bil ayatil wadihat, dengan ayat-ayat yang jelas, dengan bukti-bukti dan mukjizat yang jelas. Wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum fil karamat, dan ke atas ahli keluarga baginda, ahli keluarga baginda, wa sahbihi, para sahabat baginda, wattabi'ina lahum, dan yang mengikut kepada mereka, fil karamati, pada kemuliaan, pada sifat-sifat kemuliaan, ila yaumiddin, sehinggalah ke hari akhirat. Itu mukaddimah dia. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, ini yang dalam nuskhah yang ada yang cetak itu ataupun kalau dengan sekali dengan hasyiah Asy-Syarqawi, maka sad itu merujuk kepada nas atau kalam musannif. Jadi sad itu merujuk kepada nas, yakni matan As-Sanusi. Juga terjemah Imam Sanusi pun saya rasa dah ada kita buat tak, saya dah ingat berkaitan dengan Imam Sanusi, rasanya ada, boleh ada boleh sahabat-sahabat yang terpakur boleh upload lah. Terjemah tentang Imam Sanusi, siapa beliau, apa jasa beliau, peranan beliau dalam ilmu Islam. Jadi bila nampak di kitab Hasyiah Syarqawi itu, sad itu merujuk kepada nas, yakni matan Ummul Barahim. Dan syarah dia, Syekh Hudhudi, dia akan tak shin dalam kurungan, itu merujuk kepada syarh ataupun syarih, qaulus syarih. Okey. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya tertentu milik Allah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah. Alhamdu. Sekarang pengarang akan ta'rifkan apa makna alhamd. Alhamdu huwa thana'u bil lisani bil jamili minal awsafi awil af'al. Kata pengarang, puji itu ialah as-thana'u. Alhamdu ialah thana'. Thana' ialah pujian, bil lisan, dengan lidah, bil jamil, dengan perkara yang indah, perkara yang cantik. Apa perkara cantik itu? Minal awsafi awil af'ali. Perkara yang cantik daripada, min ini min litab'id, kerana ada kecantikan sebahagiannya daripada al-awsaf, sifat-sifat, awil af'ali, ataupun perbuatan-perbuatan. Okey. Apa beza? Kenapa pengarang menyebut al-awsaf awil af'al?
bezakan dan asingkan antara sifat dan juga perbuatan. Ini kerana tengok ni, dia kata kal ilmi wal jud, seperti ilmu dan juga al jud, sifat pemurah. Kerana sifat ini ada sifat dengan makna yang umum, maka al ilmu itu contoh bagi sifat. Jadi orang yang mempunyai ilmu, makna orang yang mempunyai satu perkara yang jamil, yang cantik, yang elok, yang baik pada diri seseorang, dan dia berbentuk sifat yang qasirah, yang terhad kepada diri orang yang bersifat saja. Sifat ilmu ataupun sifat, kita kata apa lagi, sifat cantik, tampan, handsome dan seumpamanya, itu sifat yang hanya terhad pada diri seseorang. Dia tidak ada kesan kepada luar, pada yang lain. Ada pun sifat al-jud. Al-jud iaitu pemurah. Pemurah ni sifat ada pada diri orang tapi kesannya kepada yang lain. Apabila seorang itu bersifat pemurah, apa kesan dia? Dia senang menolong orang, belanja orang, sedekah. Jadi di sini nak menyatakan bahawa kadang-kadang sifat itu ada sifat yang qasirah, yang hanya ada pada diri orang yang bersifat, dia tidak ada kesan luar orang. Dan ada sifat yang muta'addiyah, yang mana sifatnya melampaui kepada yang lain. Jadi kesemuanya itu berhak untuk dipuji. Maka puji kita kerana sifat tersebut dipanggil alhamdu. Dipanggil sebagai alhamdu. Di sini juga kalau kita lihat dalam hasyiah, dibezakan antara alhamdu puji dengan al-madhu. Hamida yahmadu. Hamdun, hamdun dengan madahtu, madaha, yamdahu, madhan. Jadi madhun dengan hamdun, semuanya mempunyai huruf yang sama, ha mim da, mim ma mim daha, 3 huruf belaka terdiri pada ha, mim dan juga dal. Madhun, mim, dal, hal, huruf sama tapi kedudukan berbeza, memberi makna puji tapi puji yang berbeza. Kerana apa? Kerana alhamdu, puji dengan kalimah hamdu, itu merujuk kepada pujian kerana kecantikan yang diusahakan, kecantikan dan kebaikan yang boleh diusahakan. Contoh, orang itu rajin. Rajin ni satu sifat yang baik, terpuji. Jadi kita puji Zaid contohnya kerana dia rajin. Kita kata hamidtu Zaidan lijtihadihi, saya puji Zaid kerana kesungguhan dia, kerajinan dia. Jadi dia satu sifat yang mana yang diusahakan, kerana kerajinan ni satu sifat elok yang al-jamil al-ikhtiyari. Al-jamil al-ikhtiyari. Adapun perkara yang bukan dari perkara yang boleh diusahakan, tapi perkara yang kita kata perkara yang ghaira ikhtiyari, bukan pilihan, bukan usahakan, tapi khalqi, asal macam tu dah. Contoh, orang itu cantik, orang itu smart, orang itu apa lagi, yang mana sifat dia gitu dah, tak ada orang usahakan. Dia diciptakan sedemikian, maka kita panggil madhun. Madhun. Kerana itu madih yang mana kita memuji Rasulullah, kita panggil kita madih, pujian kepada Nabi SAW tu. Kenapa? Kerana sifat kecantikan yang ada pada diri Nabi itu ialah sifat yang Allah Ta'ala letak. Penisbahannya itu Allah, dinisbahkan kepada Allah Ta'ala dengan makna Allah Ta'ala yang letak kepada diri Nabi.
Kerana itu kita puji. Madahtu Rasulullah, aku memuji Rasulullah. Apa lagi? Madahtu lu'lu'a li husnihi, aku memuji mutiara kerana kecantikannya. Jadi pujian kita kepada sesuatu yang mana kecantikannya itu bersifat bukan diusahakan. Puji permata yang cantik, kita guna istilah madhun, bukan hamdun. Apa jadi ada beza antara hamdun dengan madhun. Kal ilmi wal judi bil minani, bil minani, dengan minan. Minan ini jamak kepada minnah, jamak kepada minnah, anugerah. Wal jud, kal ilmi wal judi, seperti sifat ilmu, seperti sifat al jud. Jud ni makna pemurah. Bil minani, dengan memberi anugerah. Habis itu. Dan kalimah alhamdu wa huwa diddu dhammi, iaitu diddu az-zammi, lawan kepada lawan kepada apa? Lawan kepada alhamdu ialah az-zam. Zaman ni makna az-zam makna keji. Wa huwa diddu zam. Az-zam maksudnya keji. Puji lawannya keji. Allazi huwa, yang mana adalah ia, bi apa tu? Bukan as-sana, bukan as-sana, an-nasa, an-nasa, baiki an-nasa, nun kemudian baru huruf fa. As-sana tu puji, an-nasa itu tu keji. Jadi bukan fa, nun dulu baru sa. Boleh? An-nasa wa huwa an-nasa'u bil qabihi. Jadi nuskah-nuskah yang tulis dengan sa nun alif itu, nun alif hamzah itu, baikilah dengan disebut. Itu penting kadang dalam Syekh Syarqawi sebut bi taqdimin nuni 'ala al-musallathah. Nun dulu baru sa. An-nasa, iaitu an-nasa. Nasa tu apa? An-nasa huwal ityan, mendatangkan bima yadullu ala litisafi bil qabih. Okey, iaitu mendatangkan dengan bil qabih, sesuatu kejian lah. Kita panggil nasa ni kejian lah. Kejian dengan perkara buruk, perkara keji, qabih. Minal awsafi, daripada sifat-sifat, wal af'al, dan juga perbuatan-perbuatan. Kal jahli wal bukhli. Kal jahli, al jahli ada alif lam. Ni tafakur kena baiki sikit. Kal jahli, kal jahli. Kalau yang ada naskah ni tolong baiki kal jahli letak alif lam. Kal jahli wal bukhli, seperti sifat jahil dan sifat bakhil. Sifat jahil, sifat yang hanya dia qasirah, terhad pada diri orang tu. Orang tu bersifat jahil, maka orang tu jahil. Jahil dia ada kesan tak pada orang? Melihat kepada semata-mata jahil? Tak ada lah. Melihat jahil tu memberi kesan lain, itu lain cerita lah. Okey. Adapun al-bukhl, sifat bakhil. Bakhil ni ialah sifat yang mana dia tidak memberi pada orang. Orang minta, dia bakhil. Jadi dia ada kesan kepada hak luar. Samalah. Dia ada kesan yang ta'addi kepada selain daripada diri orang yang bersifat. Okey, jelas. Fa ma'na alhamdulillah, maka makna alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah tu makna apa? As-sana'u bil jamili wajibun lillahi wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Okay. Jadi makna alhamdulillah iaitu dia kata as-sana'u bil jamili, pujian dengan perkara baik ini, sebut baik. Dia sebut baik itu wajibun lillah, wajib bagi Allah. Wajib
bagi Allah. Wa yastahil fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi, dan mustahil pada hak Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Bila kita kata wajib, puji yang baik bagi Allah itu ialah wajib, maka mustahil pada hak Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Okey. Kalau ada nuskhah beza ke apa kalau ada nak tanya pun boleh tanya. Boleh tanya, tengah-tengah angkat tangan tanya. Okey, sebab tempat ni jauh Okey. Selesai berkaitan dengan alhamd. Kemudian lafaz Allah itu. Lafaz Allah. Allah wallahu, dan Allah yakni lafaz Allah itu ialah ismul lidzatil wajibil wujudi. Ialah nama bagi zat yang wajib ada, al-mustahiqqi li jami'il mahamidi, yang berhak kepada segala puji-pujian. Jadi Allah itu zat, nama bagi zat. Nama bagi zat yang wajibul wujud. Jadi zat itu namanya Allah. Namanya Allah. Jadi bila orang tanya Allah tu Tuhan ke tak? Jangan kata bukan Tuhan. Ada juga orang mengajar kata Allah tu bukan Tuhan, Allah tu nama bagi Tuhan. Ni buat pening orang Melaka ni. Kata Allah bukan Tuhan, Allah tu nama bagi Tuhan. Betul lah, tapi cakap tu biar jangan beri keliru orang. Betul lah, Allah itu nama bagi zat yang wajibul wujud itu. Jadi macam mana kita nak kenal, kita nak menyebut atau menyatakan tentang zat tu kalau tak ada nama? Sebab itulah al-ismu tu, isim itu hal huwal yadullu alal musamma, dia menunjukkan kepada yang bernama dengannya. Faham tak? Maka bila sebut Allah, lafaz Allah itu ialah nama bagi zat, dan dia juga merujuk kepada zat lah. Kerana kita nak tahu tentang sesuatu, tentulah kita dengan menyebut namanya. Menyebut namanya. Okey. Kemudian wassalatu. Dia kata alhamdulillah wassalatu. Sekarang ni dia nak syarahkan kepada matan Ummul Barahin tadi satu-satu. Apa makna selawat, apa makna salam? Wassalatu minallahi ala nabiyhi ziyadatu takrimatin wal in'am. Dan selawat daripada Allah ke atas nabinya itu dengan makna apa? Ziyadatu takrimah, menambah kemuliaan. Wa in'amin. In'amin ada alif lam tak? Siapa ada naskah? Tak ada. Buang alif lam. Mana editor ni? Buang alif lam Ziyadatu takrimatin wa in'amin. Wa in'amin ada alif lam barulah dia mutabaqah. Takrimah nakirah, in'am pun nakirah. Tak ada sebab kita nak jadikan dia makrifah. Okey. Apa makna selawat? Makna Allah Ta'ala, selawat daripada Tuhan tu apa makna? Selawat tu sendiri as-salah kan bahasa Arab, kita terjemah dengan selawat. Selawat Allah ke atas Nabi. Jadi as-salatu lughatan ad-du'a lah, sebagaimana maklum. Dengan makna doa. Jadi selawat ini dengan makna doa bil khair, doa dengan kebaikan. Kalau selawat daripada Allah, sebab tu dia qaid wassalatu minallah ala nabiyhi, apa maksud? Ialah Allah ziyadatu takrimatin, Allah menambahkan kemuliaan Nabi. Wa in'am, Allah tambahkan nikmat dan anugerah ke atas Nabi. Apa? Okey. Jadi bila Allah berselawat ke atas Nabi,
maka Allah Ta'ala menambah kedudukan Nabi, mengangkat kedudukan Nabi, meninggikan Rasulullah, dan kita disuruh untuk berselawat kepada Nabi. Kita disuruh untuk selawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah sendiri selawat kepada Nabi. Para malaikat selawat kepada Nabi. Lalu Allah Ta'ala suruh kita berselawat dengan Nabi. Jadi kita janganlah jadi sombong. Kalau Allah berselawat pada Nabi, malaikat berselawat pada Nabi, takkan kita tak nak selawat pada Nabi? Selawat kepada Nabi ini hendaklah kita kosakkan bahawa kita yang akan mendapat manfaat daripada selawat itu. Walaupun selawat daripada kita kepada Rasulullah itu, kita mendoakan Allah Ta'ala tambah kedudukan Nabi. Yang dapat manfaat itu, yang naik kedudukan Rasulullah. Tapi sayugia kita niatkan selawat itu supaya Allah Ta'ala beri manfaat dengan selawat kita itu kepada diri kita. Kerana kebaikan selawat itu akan kembali kepada orang yang berselawat. Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. 10 Tuhan balas. Wassalamu, dan salam itu. Apa makna salam? Wassalatu wassalam. Wassalamu ialah ziyadatu ta'minin lahu, menambah rasa keamanan, kesejahteraan kepada Nabi. Wa tayyibi tahiyyatin. Buang wa tayyibi tahiyyatin. Wa tayyibi tahiyyatin tu sebelum tahiyah tu buang waw. Bukan wa tayyibin wa tahiyyatin. Wa tayyibi tahiyyatin wa i'dhamin. Okay, apa makna salam? Salam ialah menambahkan takmin, rasa keamanan, rasa selamat Nabi. Nabi SAW, Allah Ta'ala berselawat dan memberi salam kepada Nabi. Allah Ta'ala memberi rasa selamat kepada Nabi. Macam mana? Kerana kebimbangan Nabi terhadap umatnya, Allah Ta'ala jamin bahawa umat Nabi ini tidak akan musnah sebagaimana musnah kaumnya terdahulu. Maka Tuhan menjanjikan dan memberi selamat kepada Nabi. Jadi salam Allah ke atas Nabi ialah Allah menambahkan rasa keamanan Nabi daripada dihancurkan umat baginda sebagaimana dihancurkan umat-umat terdahulu. Itu makna salam. Dan juga wa tayyibi tahiyyatin, dan ucapan tahiyah, ucapan pujian yang baik. Tayyibi tahiyah, pujian-pujian yang baik. Wa idhamin, dan juga pujian kebesaran. Jadi Allah Ta'ala membesarkan Nabi, Allah Ta'ala memujikan Nabi, menambah pujian yang baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidaknya? Dalam Al-Quran, dalam firman Allah, para nabi, Allah Ta'ala, nabi-nabi selain Rasulullah, Allah Ta'ala panggil dengan nama. Ya Musa, ya Ibrahimu a'rid an hadha. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Allah Ta'ala panggil dengan nama. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala panggil dengan pangkat. Ya ayyuhan nabi. Tuhan panggil dengan pangkat, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Tuhan tak panggil ya Muhammad, Tuhan panggil dengan pangkat. Jadi pada dalam kita panggil dalam bercakapnya, beradabnya, kalau seseorang itu orang yang mulia, kita tak panggil nama, kita panggil dengan pangkat. Kita panggil ayah kita ayah, kita panggil mak kita mak, papa, daddy, mami, and so on lah. Ikutlah abi, umi ke apa, kita tak panggil ayah kita nama Zaid. Zaid, tak panggil Zaid. Tak panggil Zaid itu. Orang tak beradak gitu. Orang panggil dengan nama. Guru kita pun kita tak panggil nama. Tak panggil nama. Guru kita panggil apa? Mahdi, mari jap. Tak panggil nama. Panggil guru, ustaz, cikgu,
teacher, sir, orang yang kita muliakan. Orang tak kenal, hatta orang tak kenal pun kita tak panggil nama tuan, kita panggil dengan panggilan sapaan. YB, kita panggil YB, tak panggil nama dia. Nampak tak? Jadi itu semua Allah Ta'ala menunjukkan bahawa beradabnya, kita perlu beradab dengan Rasulullah. Hatta dalam Al-Quran Allah Ta'ala tak panggil Nabi dengan gelaran dengan nama. Dah tu Muhammadur Rasulullah, itu bukan Tuhan panggil Nabi. Tuhan nak cerita Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu ialah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Itu penceritaan. Bukan Allah Ta'ala panggil dan suruh Nabi. Okey. Wa rasul dia kata wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa rasulillah, apa ada angka satu tu. Okey wa rasulillah, buang nombor satu tu. Huna, Rasulullah di sini, siapa yang kita kata selawat dan salam ke atas Rasulullah? Huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, iaitu penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu maksud Rasulullah. Sebab Rasul ni umum. Nabi Isa pun Rasulullah, Nabi Musa pun Rasulullah, Nabi Nuh pun Rasulullah, Nabi Idris pun Rasulullah. Tapi Rasulullah yang dimaksudkan sini ialah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis, selesai. Kemudian kita masuk kepada hukum akad. Sekejap ya serap. Untuk panjang lagi mukadimah. Kena bahas mukadimah dulu. Tak apalah, kita masuk hukum akad dulu lah. Minggu depan balik cuti kan, ajar balik cuti. Jadi kelas kita masih terusanlah, siapa yang ada di sini ataupun berdekatan ataupun telah pulang ke kampus. Sebab kelas kita ni bukan KI Muza kan. Jadi sebahagiannya mungkin pulang ke kampung. Jadi kelas ni kita teruskan, insya-Allah, kalau tidak ada apa-apa arah melintang. Dan boleh ikuti secara online lah, secara online ataupun rakaman setelah daripada online. Okey. Sod, kembali kepada sod balik. Iaitu kalam musannif. I'lam anna hukmal aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahui oleh kamu bahawa sesungguhnya hukum akal itu tertentu pada 3 bahagian. Hukum akal tertentu pada 3 bahagian. Okey. Kalau kita lihat dari segi susunan perbincangan ilmu akidah, ulama-ulama mutaakhirin, Asy'ariyah, Maturidiyah dan seumpamanya, ahli sunnah wal jamaah ni, mereka akan bincangkan tentang perbahasan tentang hukum akal dulu. Ataupun yang lebih kurang, kalau nasafiyah haqaiqul asya'i thabitah wal ilmu bihi mutahaqqiq. Jadi perbincangan tentang perkara asas yang mana sebelum kita masuk membincangkan tentang sifat Allah, tentang ilahiyat, ketuhanan, maka di sana ada perlu faham kepada beberapa istilah dan perlu kita betulkan balik beberapa perkara yang mungkin kita salah faham pada masalah hukum. Dan hukum yang dibincangkan ialah hukum akal. Maka timbul persoalan, kenapa dibincangkan hukum akal? Kenapa tak bincang hukum syarak? Kenapa tidak dibincangkan hukum syarak? Kerana khitab untuk beriman kepada Allah ni bukan turun kepada orang Islam sahaja. Jadi hukum syarak ini ialah hukum yang turun daripada wahyu, Al-Quran pun ataupun hadis kan. Siapa yang beriman dengan Quran hadis, orang Muslim. Tapi beriman kepada Allah Ta'ala, walaupun hukum syariat, aku ada orang iktiraf pula. Adakah setiap manusia itu dikhitabkan dengan hukum taklif? Ya, atas qaul yang asah. Orang bukan Islam pun dia wajib sembahyang, wajib puasa sebagaimana perkara-perkara wajib lain kepada orang Islam. Cumanya
untuk mereka sah melakukan amalan sembahyang, mereka terpaksa Islam dulu. Islam dululah, kan itu syarat untuk sah niat dan sah ibadat. Okey. Maka untuk sampai kepada dapat menunaikan ibadat-ibadat dalam syariat ini, syarat utama ialah beriman dengan adanya Allah Ta'ala yang mengutuhkan Rasul, yang mana daripada Rasul lah diambil wahyu Al-Quran dan juga Sunnah. Nampak? Maka demikian, kewajipan dan kemestian beriman kepada Allah ini turun kepada semua makhluk yang mukallaf, yang berakal. Kerana itu akal dibincangkan tentang hukum akal. Orang tak bincang hukum syarak. Kerana kita nak khitab bukan kepada orang yang telah beriman kepada Allah. Orang telah beriman kepada Allah, kita boleh kata apa dalil Allah Ta'ala satu, kul huwallahu ahad. Orang yang bukan beriman, belum beriman kepada Allah, kita nak beritahu bahawa Allah itu satu, macam mana? Awak kena percaya Tuhan satu. Dalilnya kul huwallahu ahad. Dia Quran dia tak beriman. Jadi kena bawa kepada satu dalil ataupun satu hukum yang disepakati. Sama ada orang beriman tak beriman, semuanya mempunyai satu sistem pemahaman yang sama. Maka sistem pemahaman yang sama inilah yang disebut di sini dengan hukum akal. Setiap orang yang berakal, dia mempunyai satu sistem pemahaman yang sama. Sebab itu dibincangkan hukum akal terlebih dahulu. I'lam, ketahui oleh kamu, annal hukmal aqliyah, bahawa hukum akal yang hasiru fi thalathati aqsam, terhad dan tertentu kepada 3 je. Tak banyak, 3 je. Rukun negara 5. Rukun negara 5. Rukun akal 3 je. Rukun Islam 5. Rukun iman 6. Rukun akal 3 je. Makna mudah sangatlah 3 ni. Makna kalau dak ingat kau, tak tahu nak kata. Apa dia? Al-wujubi wal-istihalati wal-jawaz, iaitu wajib, istihalah mustahil, jawaz tu harus. Jadi kita kena tahu, ada mungkin kelirunya pada 2 kalimah, wujud dengan jawaz, kerana dia juga ada pada hukum syarak. Dia ada pada hukum syarak. Kalau ikut sebelumnya itu, lepas ni akan sebutlah syarah. Saya tak payah syarah lah, dia akan syarah. Syekh Hududi akan syarah. Fal wajibu, maka yang wajib itu, yang wajib. Tadi dia kata hukum itu, wujub tu hukum, wajib tu apa? Wajib tu apa? Wujub itu hukum, wajib itu apa? Mahkum alaih, yang dihukumkan ke atasnya. Jadi wajib tu kena kepada perkara yang dihukumkan wajib. Hukum tu sendiri wajib. Jadi kena perjanjian Islam lah. Kalau perjanjian Islam lah, tak perjanjian sama tak apa. Kena beza ni, wujub dengan wajib. Pada sirah bahasa Arab ni memberi makna berbeza sikit lah. Wujub itu hukum, wajib itu perkara yang bersifat dengan wujub. Tapi bahasa Melayu kita wajib lah ke panggil kan. Tapi hak ni kita bezakan dengan wujub itu hukum wajib, wajib itu ialah perkara yang wajib. Wajib itu ialah perkara yang wajib. Maka musannif pengarang beralih daripada mentakrifkan hukum kepada mentakrifkan perkara yang dihukumkan itu. Kerana apa? Kerana bila tahu al-mushtaq, maka tahulah al-mushtaq minhu. Bila kita tahu perkara wajib itu apa, maka kita tahu asal kalimah dia. Dengan gitulah
Itu boleh tengok panjang dalam Hasyiah Syarqawi. Maka bila tahu yang wajib tu apa, maka dengan sendiri tahulah apa itu wajib. Apa itu wajib? Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli wa adamuhu. Wajib itu perkara yang tidak dapat ditasawurkan pada akal ketiadaannya. Perkara yang tidak dapat digambarkan pada akal ketiadaannya. Akal tak boleh terima benda itu, tak ada. Itu benda yang wajib. Sesuatu yang wajib hukum, akal tak boleh nak terima, tak ada dia. Mesti benda tu sungguh. Dan mesti, kalau ada, kalau sungguh-sungguh lah. Tak boleh nak terima, tak ada. Itu benda yang wajib. Okay. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Dan mustahil itu perkara yang tidak ditasawur, yang tidak digambarkan pada akal adanya. Okay. Mustahil pula perkara yang akal tak boleh terima ada. Tak boleh terima sungguh. Akal tak boleh nak terima benda ni ada, benda ni sungguh, tak boleh terima. Itu benda yang mustahil. Nampak? Kalau lihat kepada ta'arif ini, pengarang memulakan dengan uslub nafi. Sebab untuk buat ta'rif yang kita kata yang kemas, ta'rif bil had ini memang kena guna uslub nafi. Tidak tasawur, tiada. Tak boleh terima, tak ada. Maksudnya benda itu wajib. Kalau kita kata benda wajib itu benda yang ada. Benda wajib perkara yang ada. Dah ada tu, ada boleh jadi ada, tak boleh terima, tak ada. Dia jadi tak kemas. Sebab itu dimulakan dengan nafi supaya apa? Supaya mengeluarkan daripada ta'rif tersebut perkara yang tidak termasuk dalam ta'rif. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuh wal mustahilu ma yutasawwaru fil aqli wujuduh wal jaizu ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuh. Dan perkara yang jaiz ialah perkara yang sah pada akal, ada dan tiadanya. Ada pun akal kata sah, akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Dah apa kaitan kita tahu ini dengan pengajian akidah kita? Nanti kita akan tengok dah. Faham tak faham kita pada ukuran akal, kita akan tengok ni. Bila kita membahaskan sebahagian daripada sifat-sifat Allah, perkara-perkara furuk, tengok kita faham ke tidak. Ambil betul-betul ta'rif ini dan faham betul-betul. Nampak? Jadi 3 perkara tu saja. Wajib, mustahil, harus. Hukum akal ya tak lari pada itu. Okay. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, nazzala asy-syaikhu radhiyallahu ta'ala anhu i'lam manzilata amma ba'du. Nazzala, menurunkan, meletakkan musannif oleh Syekh, iaitu Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi di sini, dia meletakkan kalimah i'lam sebagai tempat amma ba'du. Meletakkan pada tempat amma ba'du. Kenapa? Ingat dah Tadi musannif mula dengan apa? Mula dengan muqaddimah. Lepas muqaddimah ada apa? Sebelum masuk bercerita tentang apa-apa perkara, selepas muqaddimah ada apa? Ada amma ba'du yang dipanggil dengan faslul khitab. Ada amma ba'du. Khutbah pun ada amma ba'du. Surat Nabi yang Nabi utus pun ada amma ba'du. Jadi amma ba'du ni dia menceraikan antara muqaddimah dan juga maksud kalam. Sekarang ni pengarang tak guna amma ba'du. Walhal amma ba'da tu sunnah. Dalam percakapan kita datangkan dengan amma ba'du. Jadi diganti dan ditukar dengan i'lam. Sebab itu kata Syekh Al-Hudhudi, seakan-akan musannif meletakkan i'lam tu pada tempat amma ba'du. Fid dalalati 'ala syuru'i fil maqsudi, pada menunjukkan atas permulaan, pada menunjukkan di atas permulaan fil maksud, pada maksud bicara kitab ini.
Jadi dia letak i'lam tu seakan macam amma ba'du lah. Dan kerana apa? Satu, wa nabbaha ala anna ghairal ilm, dan musannif ingin nabbaha ni ataf pada nazzala, ay wa nabbaha syaikhu, dan ingin membuat peringatan, peringatan dan memberi penekanan oleh musannif ala anna ghairal ilmi la yubtagha sababan, bahawa selain daripada ilmu itu la yubtagha sababan, tidak sayugia ia dituntut sebagai sebab. Tengok. Di sini kenapa musannif berpaling daripada amma ba'du kepada i'lam? Pertama kerana tadilah. Yang kedua, latifah ataupun kita kena nuktah berpalingnya musannif kepada